pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan cuaca yang sangat baik pada malam ini, kita dapat bertemu, berhimpun dalam siri penerangan Parti Islam se-Malaysia PAS bagi menyampaikan maklumat premier, maklumat yang bersumber daripada sumber utama kepada masyarakat dan juga rakyat setempat untuk memahami dan mengetahui isu yang berlaku, supaya kita tidak keliru dengan pelbagai tohmahan dan manipulasi isu yang dimainkan oleh media, termasuk media sosial, yang kadang-kadang memberi maklumat yang salah dan lebih bersifat propaganda untuk menipu dan mengelirukan kefahaman masyarakat. Jadi dengan majlis yang kita anjurkan macam ini, insya-Allah kita akan salurkan maklumat secara langsung dan rakyat, masyarakat boleh dengar sendiri direct daripada pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat yang diundang untuk menyampaikan ucapan dan memberikan maklumat kepada tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak lama lagi akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Kita ada 6 buah negeri yang terlibat, termasuk negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. 6 buah negeri. 3 negeri insya-Allah kita akan pertahankan sehabis daya insya-Allah, termasuk negeri Kedah. Selain daripada Kelantan dan Terengganu, bukan sekadar kita nak pertahankan 3 negeri yang telah pun kita menangi, tetapi kita juga sekarang ini sedang bergerak cergas untuk mengambil alih 3 buah negeri lagi, terutamanya negeri Selangor yang kita sasarkan hari ini. Dan insya-Allah dengan gelombang rakyat yang ada pada hari ini menunjukkan kita berpotensi untuk mengambil semula kerajaan negeri Selangor, di samping mempertahankan ketiga-tiga negeri yang telah pun kita menangi. Dan bukan setakat Selangor, tidak mustahil Pulau Pinang dengan kempen yang mereka gerakkan sekarang ini, kawan-kawan kita di Pulau Pinang, jom pakak khalif, maknanya nak ubah kerajaan kepimpinan Pulau Pinang yang selama ini diterajui oleh Pakatan Harapan, agar pilihan raya negeri kali ini Pulau Pinang boleh jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Mungkin penganalisis politik dan pandangan umum rakyat melihat mustahilah kita boleh ambil negeri Pulau Pinang. Saudara, dalam perjuangan ini tidak ada sesuatu yang mustahil. Sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Islam yang digerakkan oleh Nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in dan ulama-ulama yang menyambung warisan perjuangan sehingga ke hari ini, mereka menemui pelbagai bentuk kemenangan dalam perjuangan. Walaupun di peringkat awal sebahagian besar menganggap bahawa mustahil Islam boleh mencapai kemenangan dan pejuang-pejuangnya berjaya untuk meraih kejayaan. Tetapi sejarah membuktikan kepada kita bahawa perjuangan ini tidak ada yang mustahil, termasuk negara kita. Kalau dulu kita ceramah, mungkinlah negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah ini kita kata antara negeri yang kuat PAS. Kita ambil negeri-negeri yang payah
menang ataupun yang PAS lemah dulu di Johor, di Melaka, di negeri Pahang. Saya masih ingat waktu saya balik daripada Mesir sekitar tahun 98. Saya ceramah di sebuah tempat di negeri Johor, di Kota Tinggi, Dalda Kota Tinggi. Yang hadir ceramah bersama dengan saya daripada negeri Pahang, sebuah van sekitar 6 orang. Yang dengar ceramah, tuan rumah sekelamin 2 orang, jiran dia seorang, 3 orang. Rombongan penceramah lebih ramai daripada orang yang datang dengan ceramah. Saya datang daripada Pahang, pergi ke Kota Tinggi Johor. Waktu kita ceramah, orang kata mustahil PAS boleh menang di negeri Johor. Baliklah, dia sorak, dia bunyikan enjin motor sekuat-kuatnya, dia ganggu ceramah. Era 90-an, awal 90-an, akhir 80-an, saya mula ceramah di pentas PAS ni tahun 85, 86, 87. Maaf, 87. Sekitar usia 17 tahun masa tu. Orang kata jangan mimpilah PAS boleh bertapak di negeri Johor, PAS boleh bertapak di negeri Pahang. Ini mengigau, macam-macam mereka sebut. Sikit sebanyak waktu itu kita down. Waktu itu kita rasa betul lah barangkali payah nak menang PAS ni. Tapi ayah-ayah kita dulu, abang-abang kita dulu selalu mengingatkan bahawa perjuangan Islam ini adalah sesuatu yang tidak akan boleh disekat arus gerakannya. Tak menang hari ini, mungkin besok. Tak menang besok, mungkin lusa. Antara sejarah yang paling unik yang boleh kita rojok ialah peristiwa pembukaan kota Constantinople sebagai contoh. Nabi sebut zaman dia lagi, zaman Nabi SAW. Nabi sebut la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amir fa huwa al-amir wa la ni'mal jaysh dhalika al-jaysh. Kota Constantinople itu akan dibuka pada satu masa nanti. Mana-mana sultan yang memimpin untuk membuka kota Constantinople, itu adalah sebaik-baik sultan yang memimpin. Mana-mana tentera yang berjaya mengalahkan kerajaan ataupun tentera kota Constantinople ini, kerajaan Rom Timur, kerajaan Byzantinian, kerajaan yang dianggap sebagai yang paling kuat kekuatan tenteranya pada waktu itu, maka dia adalah sebaik-baik tentera. Nabi sebut di zaman hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat cuba untuk mendapatkan kelebihan yang disebut oleh Nabi. Bermulalah zaman Khulafa Ar-Rashidin, tak berjaya. Kemudian di zaman Khilafah Umayyah, tak berjaya. Dicuba pula di zaman kerajaan Abbasiyah, tak berjaya. Sehinggalah ke zaman Khilafah Osmaniyah. Itu pun pada hierarki yang ketujuh di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, baru berjaya. Berapa ratus tahun tuan-tuan? Abbasiyah saja, Khilafah Abbasiyah saja sekitar 500 tahun lebih. Belum masuk tempoh kerajaan Umayyah, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin sebelumnya. Beratus tahun kemudian akhirnya berjaya. Umat Islam sabar menanti, menunggu detik kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu kita tak pernah give up dan kita tak pernah berasa penat dengan perjuangan ini. Dengan motivasi itu kita bekerja keras. Akhirnya pada hari ini, ringkas ceritanya, paling mudah dah boleh tengok di negeri Pahang. Dulu kami duduk berlawan selalu dengan Perlis ni. PJ Pahang dengan PJ Perlis ni dalam mesyuarat PAS Pusat selalu duduk bergurau. Siapa dulu ni kita nak menang ni?
Siapa dulu nak merintah negara ni, nak merintah negeri ni? Takdir Allah, Allah beri pada Perlis dulu, alhamdulillah. Tapi faham pun nyaris-nyaris. Hanya beza berapa kursi saja baru ni. Hampir kita boleh memerintah di negeri Pahang. Yang dulunya mereka kata jangan mimpilah untuk kita menang di negeri Pahang. Johor kita dah dapat sekarang ni beberapa ahli Dewan Undangan Negeri kita yang boleh memenangi pilihan raya yang dulunya mereka menganggap itu adalah lubuk UMNO dan Barisan Nasional. Saudara yang dihormati sekalian, tidak ada yang mustahil. Termasuk apabila kita bercakap tentang Pulau Pinang pada hari ini, bahawa kita juga boleh mengambil Pulau Pinang pada masa yang akan datang. Hari ini mungkin mereka kata mustahil. Satu masa nanti insya-Allah boleh jadi pilihan raya negeri yang akan datang ini, ataupun mungkin pada pilihan raya umum yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jadual kemenangan itu dalam pengetahuan Allah, tetapi Allah menyebut dalam Al-Quranil Karim, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan daripada Allah, kemenangan yang hampir, khabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang berjuang senantiasa bermotivasi. Orang yang berjuang, dia mesti senantiasa bersemangat dan yakin, optimis terhadap perjuangan Islam yang kita dukung. Walaupun ada cobaan. Saya tahu ada cobaan yang begitu nekat daripada pihak musuh ataupun lawan politik kita, supaya kita ini tidak terlalu yakin dengan perjuangan, supaya kita tidak terlalu berpegang teguh dengan perjuangan yang kita dukung. Akhir-akhir ini dia cuba lontar satu naratif, kononnya PAS ini menggunakan agama. PAS ini membawa ajaran yang bertentangan dengan agama. PAS bawa ajaran sesat. PAS mengkafirkan orang Islam. PAS menunggang agama. Ini antara perkataan-perkataan yang digunakan mutakhir ini. Dan menyebabkan ada sebahagian di kalangan kita dia berasa bersalah. Sebab dia tengok pimpinan PAS ceramah guna ayat Quran, guna hadis. Betul lah tu guna agama. Dia tengok pimpinan PAS, Tok Guru, Presiden PAS, timbalan Presiden PAS asal cakap guna ayat Quran, guna hadis Nabi. Betul lah ni, penunggang agama. Akhirnya dia rasa bersalah. Tak sepatutnya politik ini digunakan, dikaitkan dengan agama. Saudara yang dihormati sekalian, mutakhir ni saya tengok sekitar tarikh 14 Jun baru-baru ni. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 21 hari bulan. 14 Jun yang baru ni, sekitar seminggu lepas. Mula-mula sekali kawan kita lah, Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri, dia buat keluar satu kenyataan. Dia tulis, dia berucap, dia menyanggah minda Presiden PAS. Tulisan Tok Guru, setiap minggu Tok Guru akan menulis dengan pelbagai topik di bawah tajuk PAS terus beristiqamah. Dalam sanggahan itu, dalam kritikan itu, dia menyebut, dia kata PAS ini menganggap siapa dia keluar PAS sesat. Ini salah dia kata. Dia kata PAS anggap siapa keluar PAS orang tu sesat. Satu, dia guna pendekatan. Pada hari yang sama, saya perasan, pada hari yang sama, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mujahid Yusof, dia tulis satu artikel. Dia kata Presiden PAS jangan kafirkan orang Islam. Dalam tulisan tu dia kata pemikiran Presiden PAS ni syarat dengan pemikiran ekstrim takfiri.
Maknanya suatu tindakan melampau yang suka mengkafirkan orang. Itu ditulis pada hari yang sama. Saudara yang hormati sekalian, pada hari yang sama juga di Parlimen, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, dia sebut, dia kata adalah suatu perkara yang sangat salah ataupun sangat kesal apabila hanya kita berbeza politik, tetapi kalau sokong kita namanya beriman, kalau tak sokong kita namanya tidak beriman. Dia nak kena kepah lah. Dan masa itulah dia ceramah panjang lah. Dia kata Islam itu baik, Islam itu indah, Islam itu adil. Kemudian Yang Berhormat Fadil Ustaz Zulkifli Ismail, ahli Parlimen Yasin daripada Melaka, ahli Parlimen PAS, bangun dan menegur supaya dia tidak membuat tohmahan dan fitnah yang sedemikian rupa. Sebab awalnya dia kata kalau sokong kita beriman, kalau tak sokong kita tak beriman, maknanya kafir. Sedangkan kita tidak pernah menganggap sedemikian. Jadi apabila Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Zul naik bangun untuk menegur, dia silah, dia spin. Dia kata di mana salah saya? Saya kata Islam itu indah, salah. Saya kata Islam itu adil, salah. Saya kata Islam itu baik, salah. Dia cuba lari daripada statement asal. Yang dimaksudkan oleh Ustaz Zul sebagai fitnah ialah apabila dia menyindir dan dia menyebut kononnya apabila sokong kita beriman, tak sokong kita tidak beriman, kafir. Saudara nampak tak? Pada hari yang sama ada 3 pihak yang tuju serangan kepada PAS dengan menggunakan naratif yang sama, menggunakan pendekatan yang sama. Nak sebut kata PAS ini menyeleweng, PAS ini guna agama, PAS ini sesat. Datuk Khairuddin mewakili UMNO, Datuk Mujahid mewakili Amanah, Datuk Saifuddin mewakili PKR. Daripada Pakatan Harapan menyerang PAS pada hari yang sama dengan 3 peluru yang serupa untuk kononnya nak mencipta persepsi di kalangan masyarakat bahawa PAS sebenarnya menyeleweng. Itu poin dia. Saudara yang dihormati sekalian, apa yang saya nak sebut di sini, semua yang dia bangkitkan itu adalah suatu isu yang lapuk. Isu yang lapuk. Cuma saya perasan setiap kali nak pilihan raya dia akan timbulkan isu ini, walaupun dia tahu isu ni isu lapuk, isu lama, isu yang berlaku di era akhir 70-an 80-an dulu, yang dia merujuk kepada isu kafir mengkafir, isu semayang 2 imam dan sebagainya. Saudara yang dihormati sekalian, saya tak nak ulah sejarah lama ni, panjang pula cerita dia. Tetapi apa yang saya nak sebut, perkara yang macam ini sebetulnya adalah fitnah yang berpanjangan kepada PAS. Mungkin dia nak kait dengan amanat Tok Gua Jadi. Amanat Tok Gua Jadi tak pernah mengkafirkan orang. Apa yang berlaku ialah kita menjelaskan batas-batas iman dan kufur. Kalau buat macam ini cara orang beriman. Kalau buat macam ini cara orang yang kufur kepada Allah. Kalau buat macam ini, imannya sah. Kalau buat macam ini, imannya batal. Itu adalah batas-batas iman dan kufur. Bukan kita cerita orang ni kafir, orang ni Islam, orang ni kafir, tidak. Tetapi alhamdulillah, sehingga hari ini, saudara, sehingga hari ini, daripada dulu kita terima tohmahan yang sama, PAS penunggang agama,
PAS memperalatkan agama, orang yang terus menyokong PAS ini semakin hari semakin meningkat, kemenangan PAS semakin hari semakin besar, ahli parlimen PAS semakin hari semakin ramai, negeri yang PAS berjaya tawan semakin hari semakin banyak. Itu realiti yang berlaku. Seiring dengan fitnah mereka kepada PAS yang tak pernah berhenti. Alhamdulillah, rakyat menerima dan rakyat memahami bahawa PAS sebenarnya sedang difitnah dan ditahmah oleh mereka. Sebab kita jawab dengan tindakan. Kita jawab dengan tindakan. Dia kata Presiden PAS mengkafirkan orang. Ekstrim, dia kata, ekstrim takfiri, pemikiran yang suka mengkafirkan orang. Saudara, sehingga hari ini saudara dia tunjuk siapa dia yang menjadi kafir kerana perjuangan PAS. Berapa orang? Berapa orang yang telah menukar agama, menjadi murtad, meninggalkan ajaran Islam kerana terpengaruh dengan perjuangan PAS. Sebaliknya realiti, orang yang terpengaruh dengan perjuangan PAS, yang menyertai perjuangan PAS, yang masuk PAS, dia akan tengok bagaimana perjuangan PAS ini syarat dengan didikan agama, syarat dengan asuhan dan tarbiyah agama, supaya menjadi pejuang yang baik. Mana ada orang masuk PAS terpengaruh dengan PAS, tiba-tiba jadi kafir, jadi murtad? Mana ada? Bahkan kita banyak menabur jasa kepada rakyat dengan membersihkan pemikiran mereka. Antaranya kalau dulu masyarakat dalam negara kita ni sangat-sangat terpengaruh dengan fahaman politik suku, agama suku. Kalau saudara masih ingat, politik suku, agama suku ni adalah merupakan ajaran yang berpangkal daripada ajaran Kristian. Da'ma lillah lillah wa da'ma li qaisar li qaisar. Serahkan urusan pemerintah kepada pemerintah dan serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan. Maknanya politik suku, agama suku. Ini fahaman sekular, fasluddin anid daulah, memisahkan agama daripada urusan pemerintahan negara. Tunggu balik era 80-an, membawa fikrah pembersihan dalam masyarakat supaya jangan pisahkan agama dengan politik. Sehingga hari ini alhamdulillah kita jarang dah dengar orang kata politik suku, agama suku. Hatta dalam UMNO sendiri pun mereka sudah memahami bahawa politik tidak boleh dipisahkan daripada agama. Kita jawab dengan tindakan, kita jawab dengan perbuatan, kita jawab dengan perjuangan kita hadir ke tengah masyarakat, dan mereka nampak bagaimana penglibatan PAS, dan akhirnya tohmahan dan fitnah itu alhamdulillah berlalu begitu saja, tak jadi kudis gatal kepada kita, dan akhirnya perjuangan kita meningkat, sokongan kita meningkat, dan risalah Islam yang kita bawa itu semakin diterima rakyat. Saudara yang dihormati sekalian, oleh kerana itu saya harap sungguh-sungguh supaya kita yang hadir pada malam ini kena yakin, jangan tergugah. Soal dia nak label macam-macam, dia kata kita ni penunggang agama, itu biasalah. Orang berjuang, dia takkan takut celaan orang-orang yang mencela. Itu sifat dia. Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul Maidah, sekurang-kurangnya ada 5 ciri-ciri orang yang berjuang bersama dengan sebuah gerakan yang dirabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ada 5. Mereka kasih kepada Allah, Allah kasih kepada mereka. Mereka bersikap lunak terhadap orang-orang yang beriman. Mereka bersikap tegas terhadap orang yang engkar dan memerangi Islam. Mereka berjuang di jalan Allah
dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat orang yang berjuang, yang dipilih oleh Allah sebagai golongan terpilih, sebagai golongan safwatul mukhtarah. Jadi kita jangan bimbang. Nabi pun mendapat gelaran yang sama, gelaran yang teruk lagi pada kita, teruk lagi. Allah sebut dalam Al-Quran. Kita boleh tengok dalam surah Al-Hijr sebagai contoh. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan padanya Al-Quran. Dia rujuk pada Nabi, sebab Allah turunkan Quran ini pada Nabi, dan dia tahu Quran itu ada pada Nabi. Dia kata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran padanya, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau gila. Sambil-sambil dia tahu Al-Quran itu turun pada Nabi, dia kata Nabi gila. Jadi kalau setakat dia kata kita penunggang agama tu lekeh sangat lah. Ni saya sengaja sebut kali ni sebab ada sebahagian dia beritahu pada saya, rasa tawa dah ustaz akhir-akhir ni, rasa lemah semangat, rasa tak berapa confident. Saya kata kenapa? Sebab orang duk kata kita ni guna agama. Jadi tak boleh ke kalau kita lawan politik dengan Pakatan Harapan ni, jangan duk baca ayat Quran hadis Nabi ni. Kita kira lawan politik dengan politik, hujah dengan hujah. Saudara, yang pertama sekali, beza kita dengan mereka yang paling jelas sekali ialah dasar perjuangan. Saudara boleh buka perlembagaan. Nak tahu dasar perjuangan, buka perlembagaan parti. Undang-undang tubuh kita. Dasar kita Islam. Apabila Islam, maka rojokkan dia Quran dan hadis. Mana boleh kita ceramah tak guna Quran hadis? Mana boleh kita berhujah tak guna Quran hadis? Kerana kita seorang Muslim, ucapan kita, tindakan kita, perjuangan kita, ekonomi kita, sosial kita, politik kita mestilah mendasari Al-Quran dan Sunnah. Mau kita selamat. Jadi jangan terpengaruh dengan naratif yang mereka nak bawa, dengan momokkan yang mereka sogok kepada rakyat. Jangan terpengaruh. Memang dia nak suruh kita rasa bersalah, dan dia nak suruh kita down. Sebab kalau kita guna Al-Quran dan Sunnah, berpaksi kepada Al-Quran yang betul, Sunnah yang betul, Islam yang betul, dia mati kutu, dia mati hujah. Sebab tu dia tak nak kita guna. Lepas tu dia istilahkan penunggang agama dengan konotasi yang negatif. Padahal memang kita nak masuk syurga, mau tak mau kena guna Quran, kena guna hadis. Maksud guna ni ialah mengguna pakai Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menjadi kenderaan kita nak sampai mencari redha Allah. Kalau motor tu kenderaan nak pergi ke pasar, lalu kita kena naik motor. Naik motor tu istilahnya ialah menunggang motosikal. Menunggang, saya menunggang motosikal untuk menuju ke pasar malam. Itu ayat dia. Saya menunggang agama Allah untuk menuju kepada keredaan Allah. Salah mana? Kita tanya dia pula, salah mana? Kena guna agama apa? Sebagai seorang Muslim. Dia jangan bimbanglah. Nabi pun orang kata gila. Ada setengah tu kata sihir, tukang sihir. Nabi dia kata tukang sihir. Jadi soal celaan kepada kita ni tak usah bimbang. Dia nak alih tumpuan. Hak sebenarnya dalam politik ni, dia nak alih tumpuan supaya kita rasa down satu bab,
Kemudian kita tak peduli kepada isu sebenar yang berlaku dalam negara kita. Dah tahu isu apa sebenar dalam negara kita hari ini? Isu ekonomi. Isu ekonomi. Dengan kemerosotan ekonomi sekarang, dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit sekarang, dengan kenaikan harga barang sekarang, dengan janji nak turunkan harga minyak yang tak pernah ditunai sehingga sekarang, dia kalau ikut janji dia, hari ini menang, esok turun. Bukan sekali, saya ulang. Itu yang tak tahan tu. Saya ulang. Hari ini menang, besok turun harga minyak. Manifesto dia tak beli. Pemerintahan yang dilihat sangat-sangat kelam kabut. Di mana kelam kabutnya, saudara? Semua benda PM buat. Jumpa dengan student universiti, PM buat. Nak umum bantuan air, PM umum. Dah lah dulu dia janji dia takkan umum projek dalam majlis-majlis. Dia umum. Semua benda dia buat. Seperti tak ada menteri dalam negara kita ni. Dulu zaman era pemerintah, tak kira zaman UMNO ke zaman kita meretas ketika dulu, setiap pengumuman projek dan pelaksanaan pembangunan diurus oleh dan diumum oleh menteri yang berkenaan. Yang dasar-dasar utama baru PM umum. Ni semua dia sapu. Mungkinlah ada orang kata, oh, PM ni hebat. Semua benda dia buat. Macam Captain America. Semua dia boleh buat. Semua dia bertindak. Hero dia. Tetapi orang yang memahami pengurusan, pentadbiran dan pemerintahan sebuah kerajaan, dia akan nampak di situ ada kepincangan yang sangat ketara. Itu tak masuk lagi dengan sikap dua muka dia. Orang kata PM Act ni bagus. Mana tak bagusnya? Dia panggil Habib Omar datang ke negara kita. Dia panggil Dr. Ali Jumaah datang ke negara kita. Dan dia duduk di tengah-tengah antara dua ulama besar ini. Mana ada Perdana Menteri dalam sejarah yang begitu menghormati alim ulama, yang meletakkan agenda agama nombor satu. Oh, macam-macam lah dia polish. Saudara, era 80-an, 90-an bolehlah dia nak cakap begitu. Zaman sekarang, zaman teknologi digital yang ada pada hari ini, semua sifat dua wajah, dua muka ini akan mudah disingkap dan didedahkan oleh khalayak. Tak ada kita, netizen bongkar sekejap dia. Dia terus sekejap saja. Saya perhati betul-betul tengok munasabah. Mulanya panggil Habib Omar, panggil Dr. Ali Jumaah. Kita terlupa sebelum daripada tu. Dia apabila saya timbulkan soal satu konsep hiburan yang mesra dan mempromosi LGBT dalam negara kita di seluruh dunia, datang nak buat persembahan, nak buat konsert di Malaysia. Saya nasihatkan supaya kerajaan membatalkan konsert itu. Oh, habis media belasah.
Zaman kita ni nasihatlah suruh batal. Zaman dia dulu ada juga. Kenapa dia tak batal? Kenapa dia tak tegur? Kenapa dia tak nasihat? Saya kata hatta di zaman pemimpin ataupun pemerintahan Tan Sri Muhyiddin, masa tu saya yang dipertua Yayasan Dakwah Malaysia, pun saya tegur atas nama yang dipertua Yadim. Saya hantar surat kepada kementerian, minta supaya kerajaan jangan menganjurkan ataupun membatalkan konsert-konsert ini. Kebetulan masa tu baru lepas PKP. Masa PKP semua warak tahlil sepanjang hari. Lepas tahlil, lepas tahlil Yasin, 2 tahun lebih. Habis saja PKP, ada mula nak tunjuk tembelang dia, mula nak derhaka semula kepada Allah. Saya tegur, walaupun yang melantik saya pada waktu itu sebagai yang dipertua Yadim adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tegur, sebab ini tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tegakkan syariat dan cegah kemungkaran. Tanggungjawab ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia mengambilkan diri kepada Allah, menjauhkan semua perkara yang melampaui batas, yang menjejak jalan-jalan syaitan. Kita tegur, kerana itu prinsip perjuangan kita. Mari zaman PMX ini, saya tegur lagi, nasihat. Tapi tidak atas nama YDP Yadim lah. Saya tidak YDP Yadim lah. Atas nama pengurusi Lajnah Dakwah PAS Pusat, saya tegur, saya nasihat. Marah, cakap marah tak apa lagi. Dia welcome Coldplay ni, kumpulan muzik ini. Welcome ni maknanya selamat datang lah, mengalu-alukan kedatangan untuk menganjurkan konsert di Malaysia. Jadi kalau macam ni cara dia, di mana Islamiknya? Kita ada 3 keadaan. Yang pertama, sifat orang beriman. Sifat orang beriman ini dia sebut dalam surah Taubah, boleh rujuk ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu orang beriman. Orang beriman antara satu sama lain dia saling kuat menguat, kukuh mengukuh, tolong menolong dalam usaha untuk menegakkan syariat dan mencegah kemungkaran. Golongan pertama. Golongan yang kedua sebelum daripada itu, dalam surah yang sama, dalam surah Taubah ayat 67, Allah sebut al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini diterbalik. Orang munafik yang berdua wajah, zahir nampak Islam, hakikatnya tidak melaksanakan Islam. Orang yang munafik ini antara satu sama lain juga saling kuat mengukuh antara satu sama lain, dan dia menegakkan perkara mungkar, mencegah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia beza, dia kontra dengan orang beriman. Satu golongan. Yang kawan kita ni golongan mana? Dia kata kita tidak mencegah syariat. Memang betul lah. Tok Guru Ulama Habib Omar Ali Jumaah pun dia panggil, Coldplay pun dia panggil. Ini masuk ke negeri mana? Dua-dua dia panggil. Saudara, tak ada dalam Islam al-amru bil ma'ruf wal amru bil munkar. Tegak syariat, tegak juga munkar, tak boleh. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan campur aduk antara yang benar dengan yang batil. Itu jelas perintah daripada Allah. Dia tak kagum lah.
Tak usah kagum. Jangan pula kita kagum. Wow, dia panggil ulama ni nak selawat pula di seluruh Malaysia ni. Dalam pada nak selawat seluruh Malaysia, dia keluar kenyataan, saya akan melonggarkan peraturan. Saya nak cadang pada Kementerian Pendidikan Tinggi supaya melonggarkan peraturan bagi membolehkan konsep hiburan dilaksanakan di kampus-kampus universiti. Tak haru ke? Jadi yang mungkar pun nak buat, yang makruf pun nak buat. Saya tahu realitinya, dia nak menarik sokongan semua pihak. Semasa dia mendekati ulama, dia nak tarik undi Melayu. Semasa dia melakukan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah, dia nak tarik undi orang-orang yang bukan Islam. Dalam keadaan dia lupa dia seorang Muslim, ketua kerajaan yang bertanggungjawab supaya dia tidak memesongkan rakyat dan meletakkan rakyat dalam kemurkaan Allah. Jangan sampai nanti Allah hantar lagi musibah dalam negara kita ni dengan banyaknya perkara-perkara mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu menegakkan syariat dan mencegah kemungkaran. Kalau kamu enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan syariat dan mencegah kemungkaran, artinya kamu sengaja membiarkan orang-orang yang jahat di kalangan mereka bermaharajalela. Dan apabila kejahatan mereka umum meliputi masyarakat, waktu tu barulah nak cari orang-orang yang baik, nak cari tok guru tolong semaya hajat tolak bala, baru nak cari tok imam semaya hajat tengok di mana gelang dia kena ragut ni boleh dapat balik ke tidak, baru nak cari tok alim tolong semaya hajat anak dia ni kena dadah ni. Apabila kejahatan itu umum, fayad'u khiyarukum, baru dia nak cari orang-orang baik untuk berdoa. Apa kata Nabi? Fala yustajabu lakum. Masa tu doa tak mustajab dah, tak jadi apa dah. Sebab Nabi suruh dah cegah dulu. Kenapa tak nak cegah sebelum terlambat? Jadi kita tegur dia tak peduli. Jawapan mudahnya saudara, kita tukarlah keadaan ni. Setuju? Hai, 5 orang je setuju. Setuju ke tidak ni? Nasihat tak pakai, tegur dia marah kita balik. Jawab dia kita tukar lah. Cara nak tukar, pastikan dulu pilihan raya negeri ni kita pertahan 3 negeri kita ni, dan kita cuba ambil alih sedaya upaya 3 negeri lagi. Saya rasalah kita dapat je Selangor sebagai contoh, dapat je Selangor, dan insya-Allah tengok pada mood dan perkembangan pengundi, penyokong kita, orang muda baru ni kita buat istimak terbawi di Shah Alam, masya-Allah, menunjukkan satu gelombang anak muda yang tak pernah surut sejak pilihan raya umum yang lalu. Insya-Allah dengan nama Allah kita rasa kita ada upaya untuk mengambil Selangor. Kalau kita boleh ambil, maknanya kerajaan persekutuan hari ini akan tergugat, tahu diri, sedar diri, sokongan dia merosot, dan dia berdepan dengan sebarang kemungkinan untuk turun daripada takhta pemerintahan. Kita kena ambil alih. Jadi saudara yang hormati sekalian, masa dah rapat ke jam 12. Saya berhenti setakat itu dulu, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير 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 ولله الحمد. Muslimin dan muslimat, sebelum saya serah mikrofon ini kepada pengurusi, sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi, di belakang sana ada satu kaunter jualan amal.
untuk mencari dana bagi membina Masjid Ar-Rawdah di Taman Pelindung Perdana. Pengurusi kita ni pernah pergi, keluarga dia ada dekat sana, dia tahu masjid itu. 20% saja lagi nak siap. Jadi kawan-kawan minta saya tolong cari dana sambil-sambil pergi ke mana-mana negeri. Jadi kita buat dalam bentuk jualan amal, jual buku, jual kitab. Jadi siapa yang bermaksud untuk membantu boleh dapatkan buku di belakang, insya-Allah. Wallahu a'lam.